Bertemu kembali rentasan berita edisi 892. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Nampaknya rambutan lebih popular berbanding PM. 66.7 juta dos vaksin COVID-19 hilang entah ke mana. Semua rakyat dapat divaksin tahun ini, sukar dipercaya. PKP 3.0, talian hayat kerajaan atau rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar sungguh apabila pemimpin kanan PAS begitu teruja dengan hasil kajian oleh sebuah kumpulan yang menamakan diri mereka O2 Malaysia. Naib Presiden PAS Ustaz Idris Ahmad memuji Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memperoleh tahap kepuasan sebanyak 51% daripada sejumlah 1,582 responden yang berumur 18 tahun dan ke atas yang ditinjau dari seluruh negara secara dalam talian dalam kajian sentimen umum pengundi Malaysia mengenai isu politik dan kepimpinan. Walaupun diserang daripada pelbagai sudut, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih popular, ciapnya di Twitter. Begitulah bunyi ciapan seorang pemimpin PAS yang melihat pandangan 51% iaitu 806 responden sudah mewakili kira-kira 22 juta penduduk yang berusia 18 tahun ke atas di negara ini. Malah beliau mendakwa maki hamun terhadap Perdana Menteri Tebuk Atam itu yang dilakukan oleh Cyber Trooper Cari Makan gagal menjejaskan populariti Muhyiddin, terutama oleh Cyber Trooper Cari Makan dengan menggunakan berbagai nama di Twitter namun masih gagal. Bahasa yang digunakan maki hamun bukan cari kebenaran. Jangan ambil hati sangat, itu sahaja bahasa yang dia belajar dan diajar. Seperti kelaziman yang diamalkan mereka, Idris tidak menamakan siapa Cyber Trooper Cari Makan dan siapa pihak yang membayar mereka. Sedangkan kita tahu hanya JKOM yang berselindung di sebalik Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mempunyai dana untuk melaksanakan propaganda, bukan Cyber Trooper Pro Pembangkang. Sebaliknya, hasil kajian itu hanya mengundang komen sarkastik daripada Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi yang mengucapkan tahniah kepada Muhyiddin. Kita tahu di belakang O2, ini survey kedua PM8 dapat rating tertinggi. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bagilah tarikh kepada Yang di-Pertuan Agong untuk adakan sidang parlimen. Sedikit pun tidak ada tanda bahawa pemimpin parti yang sama-sama bersekongkol dalam Perikatan Nasional turut kagum dengan hasil kajian itu. Sementara itu, mengulas kenyataan Idris itu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, jika kita ikut logik, kawan saya ini mungkin dalam dunia ini hanya tanda pagar kerajaan gagal je yang ada PM yang dikatakan popular. Secara sini, beliau berkata Perdana Menteri terlalu sibuk menguruskan popularitinya sehingga tidak ada masa untuk mengadakan sidang parlimen. Beliau membangkitkan mengenai kedudukan sebenar kerajaan sekarang dari sudut de jure. Di negara ini yang menang dan dapat mandat rakyat jadi pembangkang, sedangkan yang kalah dan tidak ada mandat rakyat jadi gomen, kata Hanifah. Secara tersirat, Hanifah menyindir agamawan yang tahu dan fasih hukum agama pun boleh sokong dan bersama pengkhianat mandat rakyat. Hanifah melihatnya amat pelik dan kelakar. Yes, it looks weird and funny, ujarnya. Lebih kelakar lagi apabila seorang pengguna Twitter, Sophia Lee, melancarkan undian di dalam rangkaian sosial dan microblog untuk menguji populariti Muhyiddin berbanding dengan rambutan. Selepas 30,813 pengguna Twitter menyertai undian tersebut, rambutan terbukti lebih popular berbanding Muhyiddin apabila mendapat 96% undi berbanding Perdana Menteri Malaysia itu yang hanya mendapat 4%. Kenapa sampai begitu sekali kenakalan warganet melakukan troll terhadap Muhyiddin sehingga membandingkan beliau dengan rambutan? Jangan pula ada dakwaan kononnya perbuatan itu satu kesalahan oleh KKMM. Sebenarnya troll itu menggambarkan bahawa rakyat bosan dengan gelagat pemimpin politik yang masuk bakul angkat diri sendiri. Hendak ke mana sebenarnya Perikatan Nasional membawa negara ini menerusi populariti Perdana Menteri sebanyak 51% atau 806 responden itu? Ia umpama penduduk sebuah kampung sahaja. Jangan lupa, jumlah penduduk negara kita sekarang ini 32.7 juta orang.
Kecoh satu Malaysia mengenai tawaran sumbangan 2 juta dos vaksin kepada Pulau Pinang oleh seorang individu yang bernama Yong Chi Kong yang didakwa oleh Khairi Jamaluddin sebagai skema. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bertindak sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan itu berkata, laporan polis telah pun dibuat terhadap isu tersebut. Susulan kontroversi tersebut, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew berkata Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK yang bersidang pada 19 Mei 2021 memutuskan untuk menggunakan dana kerajaan negeri bagi membeli vaksin tambahan demi kepentingan serta kegunaan rakyat negeri itu. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa isu sebenar di sini adalah perolehan bekalan vaksin untuk rakyat Pulau Pinang. Bagi tujuan tersebut, saya telah menghantar surat kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari ini untuk mendapatkan kebenaran pembelian vaksin secara terus oleh kerajaan negeri daripada syarikat pembekal yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dalam negara ataupun secara langsung dari syarikat pengeluar vaksin. Katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga berharap Kerajaan Persekutuan akan memberi maklum bala positif terhadap permohonan berkenaan. Kerajaan negeri dengan ini mengulangi komitmen untuk mengetepikan perbezaan politik bagi menjayakan kempen melawan pandemik COVID-19 termasuk pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, tegasnya. Pada masa yang sama, beliau memohon maaf kerana tercetusnya kontroversi tersebut dan berharap segala usaha dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 akan teruskan demi kebaikan seluruh rakyat di negara ini. Sebenarnya isu yang lebih besar ialah kelembapan program imunisasi COVID-19 yang dibanggakan sangat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk sampai kepada rakyat marhain. Difahamkan, imunisasi kepada kumpulan berisiko tinggi akan bermula pada April sehingga Ogos, manakala golongan dewasa berusia 18 tahun dan ke atas bermula Mei 2021 dan dijangka selesai pada Februari tahun depan. Namun program imunisasi ini sudah menjadi cacah merbah. Tiba-tiba kita mendengar berita bahawa vaksin diberikan kepada 3,036 orang dari sektor perhotelan, melibatkan 6 daerah di Pahang dan termasuk daripada pekerja Genting Group. Ia juga sebagai usaha menggerakkan sektor ekonomi dan sektor sokongan negeri, iaitu pelancongan dan juga pengangkutan. Menurut kenyataan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang yang dipetik bernama. Jawatankuasa yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Pahang, Dr. Salahuddin Ishak menegaskan, inisiatif itu juga hanya dibuat selepas 32,156 petugas barisan hadapan kesihatan dan perkhidmatan penting yang disasarkan sebagai penerima vaksin fasa pertama oleh Kerajaan Persekutuan selesai menerima vaksin mereka. Menurut laporan, Pahang kemudiannya menerima 5,316 dos tambahan dalam fasa pertama yang disasarkan kepada petugas barisan hadapan selain Kementerian Kesihatan KKM, termasuk guru komorbid dan sebagainya. Dengan 3,820 orang guru telah menerima vaksin itu dalam 2 fasa berbeza. Jawatankuasa berkenaan memaklumkan sebanyak 5,600 dos tambahan vaksin Sinovac pula diterima untuk penerima dari sektor pengangkutan, pihak berkuasa tempatan PBT, perkhidmatan sokongan klinik PSK dan perkhidmatan sokongan hospital PSH. Menurut jawatankuasa itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 atau CITF Kebangsaan telah menggariskan vaksin Sinovac tidak sesuai untuk diberikan kepada golongan komorbid, iaitu mereka yang mempunyai sejarah menghidap tekanan darah tinggi dan kecil manis, penyakit jantung dan juga obesiti. Justru 2 persoalan berbangkit daripada isu vaksin COVID-19 ini. Pertama, selain program imunisasi yang lembap, adakah Pulau Pinang tidak menerima dos tambahan dari Kerajaan Persekutuan sehingga ia terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri? Kedua, yang lebih pelik, ke mana perginya 66.7 juta dos vaksin COVID-19 yang kononnya mampu memvaksin 109.65% itu. Menurut terbitan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV pada 10 Mac 2021 sehingga Februari 2021, Malaysia telah mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan pembelian awal daripada 5 pengeluar vaksin COVID-19. Daripada 5 pengeluar vaksin tersebut, vaksin dari Pfizer BioNTech telah memperolehi kelulusan bersyarat daripada pihak berkuasa kawalan dadah PBKD dan NPRA pada 8 Januari 2021. Kita sudah tahu vaksin Pfizer sudah selesai digunakan. Antara penerimanya adalah ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang entah apa dibuat oleh mereka kerana kedua-dua dewan legislatif tetap juga digantung. Apa terjadi kepada 66.7 juta dos yang beritanya riuh rendah satu negara?
berita yang tiba kepada rakyat mengenai vaksin COVID-19 hanya kabur seperti video semburit disandarkan sahaja. Kerajaan Persekutuan takut kena scam. Ironisnya, sejak langkah Sheraton lagi, rakyat sudah kena scam oleh gerombolan pengkhianat yang kononnya mahu menyelamatkan negara, agama dan bangsa. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata semua rakyat Malaysia dijangka akan diberi suntikan vaksin COVID-19 sebelum hujung tahun ini. Menurut beliau, lebih banyak bekalan vaksin akan diterima. Tapi Alhamdulillah, saya nak sebutkan bahawa deal kita dengan procurement kita ataupun perolehan kita telah pun selesai untuk mendapatkan bekalan lebih daripada 100% penduduk Malaysia. Ya, itu satu. Mana tadi tak ada masalah. So, isu sekarang ni bukan soal isu dapat bekalan ke tak dapat bekalan. Tegasnya, pada program bicara khas bertajuk Cabaran Pandemik COVID-19 eksklusif bersama Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen tempatan pada malam Ahad. Kata Muhyiddin, bekalan vaksin tersebut tidak datang sekaligus. Beliau berkata kerajaan tiada halangan jika ada pihak di negara ini yang mahu membeli sendiri vaksin COVID-19. Bagaimanapun ujarnya, langkah tersebut perlu mendapat kelulusan dari bahagian regulatory Farmasi Negara atau NPRA. Kita tak tahu vaksin apa yang akan disuntik kepada rakyat marhain. Pada 23 Disember tahun lalu, Bernama melaporkan Malaysia memilih vaksin COVID-19 keluaran syarikat farmaceutical dari United Kingdom, UK, AstraZeneca melalui rundingan di bawah fasiliti COVAX yang mendapatkan bekalan untuk 10% populasi negara. Majlis Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi bersama Jabatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV Khairi Jamaluddin berkata ini menjadikan jaminan bekalan vaksin AstraZeneca untuk negara meningkat kepada 20% iaitu tambahan kepada 10% yang telah dirunding secara terus dengan syarikat itu sebelum ini. Kita menjangkakan hantaran vaksin AstraZeneca melalui COVAX itu sedang dimuktamadkan, tetapi kita telah dimaklumkan bahawa ia adalah di antara bulan Mac dan Jun tahun depan. Melalui rundingan terus dengan AstraZeneca pula, Malaysia akan terima penghantaran vaksin pertama pada April atau Mei 2021, katanya seperti dipetik bernama. Menurut laporan, Malaysia menyertai fasiliti COVAX di bawah perjanjian Optional Purchase Arrangement yang membolehkan kerajaan memilih syarikat pengeluar vaksin yang menyertai COVAX bagi mendapatkan bekalan untuk 10% populasi negara. Khairi berkata Malaysia sebelum ini memuktamadkan perjanjian bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 keluaran Pfizer yang dikatakan tiba di negara ini secara berperingkat mulai Februari 2021. Jika kita bahagi 12.8 juta dos kepada 2 kerana setiap orang memerlukan 2 dos suntikan, maknanya 6.4 juta rakyat Malaysia telah menerima suntikan. Kerana kita sudah berada di penghujung bulan Mei 2021. Tetapi adakah apa yang diharapkan itu berlaku? Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berkata adalah tidak adil apa sahaja kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dikaitkan dengan Parti UMNO termasuk dalam isu pandemik COVID-19. Benar terdapat beberapa ahli parlimen daripada UMNO sedang menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional, namun ia tidak pernah bermaksud yang Parti UMNO terlibat dalam menentukan dasar-dasar negara, kata Zahid dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa segala ketetapan untuk negara dibuat sepenuhnya oleh Kerajaan Perikatan Nasional termasuklah tentang dasar-dasar yang berkaitan pengurusan pandemik COVID-19. Penentuan dasar negara malah menjadi hak mutlak Kerajaan Perikatan Nasional sejak ordinan darurat dilaksanakan, iaitu tatkala institusi Parlimen digantung atas sebab-sebab yang masih dimuskilkan, ujarnya. Sementara itu, menurut data dari Johns Hopkins University, sebanyak 2,489,988 dos telah digunakan. Seramai 934,491 orang telah mendapat suntikan vaksin sepenuhnya, iaitu kira-kira 2.92% daripada penduduk Malaysia. Justru, bolehkah kita percaya bahawa 97.08% penduduk Malaysia akan menerima vaksin sebelum hujung tahun ini, yang tinggal hanya 7 bulan lagi? Mungkin boleh dalam impian. Maknanya, dalam bahasa mudah, Kerajaan Perikatan Nasional sebenarnya gagal dalam peperangan dengan pandemik COVID-19. Semua pemimpin Perikatan Nasional yang bersekongkol dengannya bertanggungjawab di atas kegagalan ini. Buatlah berapa banyak survei populariti pun, sama ada UMNO maupun PAS tidak mungkin dapat membersihkan diri daripada terpalit dengan semua dosa-dosa Perikatan Nasional yang merampas mandat rakyat dan gagal mengatakan janji ajaib mereka untuk menyelamatkan Malaysia daripada ancaman
ancaman yang sengaja diciptakan. Menurut pepatah Arab, dia yang membenarkan orang lain melakukan kesalahan sama seperti orang yang telah melakukannya. Akhirnya, Kerajaan Perikatan Nasional akur kepada tuntutan sektor komersial untuk tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepenuhnya atau total lockdown. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan untuk menguatkuasakan penambahan prosedur operasi standard atau SOP terhadap sektor ekonomi dalam pelaksanaan PKP 3.0. Mengenai operasi perniagaan, saya akan detailkan nanti. Akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Katanya pada sidang media bersama Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut Ismail, semua SOP sekatan tambahan PKP 3.0 berkuat kuasa di seluruh Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan mulai 25 Mei hingga 7 Jun. Katanya SOP diperketatkan ini meliputi pusat membeli belah, gerai, dobi dan kedai semenika. Selain itu, pengangkutan awam seperti bas, komuter dan LRT juga dikurangkan menjadi 50% kapasiti penumpang sahaja. Seperti dahulu daripada SOP yang ketat PKP 1.0, bila keadaan terkawal turun kepada PKPB, kemudian turun lagi kepada PKPP yang lebih longgar. Apabila turun kes, kita akan buka semula. Apabila naik kes, kita tutup semula. Jadi buka tutup, ini akan berterusan, jelasnya lagi. Selain sekatan waktu operasi perniagaan, kata Ismail, kerajaan juga mengeluarkan arahan bekerja dari rumah atau BDR kepada kaki tangan awam dan swasta untuk memperketatkan SOP PKP 3.0. Beliau juga memberitahu media bahawa semasa pelaksanaan PKP yang pertama tahun lalu, berlaku banyak kes bunuh diri dan masalah mental. Tetapi perkara tersebut tidak dihebohkan oleh kerajaan. Akhirnya, walaupun kita nak selamatkan nyawa tetapi rakyat menderita kalau PKP penuh dilaksanakan. Katanya, beliau berkata semasa PKP 1.0 dilaksanakan pada tahun lalu, negara menanggung kerugian RM2.4 bilion sehari walaupun ia berjaya melandaikan lekuk kes COVID-19 dan menurunkan angka jangkitan di negara ini. Pada kali ini, kerajaan mengenakan PKP 3.0 di seluruh negara yang lebih longgar berbanding PKP pertama ketika semua aktiviti ditangguhkan kecuali untuk perkhidmatan penting. Mengulas mengenai tindakan kerajaan itu, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta berharap kerajaan menghulurkan pakej sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS memandangkan kebanyakan mereka mula terdesak kerana hanya memiliki simpanan untuk 1 bulan lagi sahaja. Pada masa yang sama, Pengerusi Dasar dan Perhubungan Kerajaan Samenta, Datuk William Eng, menyeru semua ahli dan PKS lain untuk mematuhi SOP yang lebih ketat ini serta membenarkan kaki tangan mereka bekerja dari rumah. Samenta turut menggesa kerajaan untuk menggerakkan kerajaan negeri dan sektor swasta dalam program imunisasi nasional. Kemudahan yang ada pada kerajaan negeri dan sektor swasta boleh digunakan bagi mempercepatkan pendaftaran dan inokulasi berikutnya sebaik sahaja bekalan vaksin tempatan dipenuhi semula. Katanya. Sementara itu, Persekutuan Majikan Malaysia MEF dalam satu kenyataan berkata majikan perlu mematuhi SOP terbaru yang ketat di bawah PKP 3.0 yang memerlukan 40% pekerja sektor swasta bekerja dari rumah dan memendekkan waktu perniagaan sebagai sebahagian daripada strategi bagi mengawal COVID-19. Dalam beberapa hal mengenai arahan bekerja dari rumah membabitkan swasta, ada kerja yang tidak boleh dibuat dari rumah dan kita berharap kerajaan akan menyediakan garis panduan yang fleksibel bagi majikan serta pekerja untuk menyelesaikan masalah terkait apabila ada kaki tangan yang tidak diizinkan untuk datang bekerja, kata Presiden MEF Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman lapor bernama. Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya sudah banyak memberi cadangan kepada kerajaan tentang COVID-19. Tetapi jika pihak kerajaan hendak menggunakan langkah ini untuk mengukuhkan kedudukan terus dengan sikap malas bekerja dan angkuh untuk mendengar pandangan pihak lain, maka strategi pasca COVID-19 atau exit strategy tidak akan ada. Lockdown bukan penyelesaiannya. Itu langkah mesti dalam keadaan kita terdesak. Tetapi kalau lockdown tanpa penyediaan vaksin, ia akan menyebabkan ekonomi parah, rakyat lebih parah, kebuluran dan kesakitan.
tetap, kata Anwar. Apa yang diperlukan ialah penyediaan kesihatan dan bukan kesihatan. Fokus ekonomi dan pengurusan yang telus. Lockdown tanpa vaksin yang mencukupi umpama kaedah lama yang lapuk tanpa penyelesaian yang bermakna. PKP 3.0 atau apa-apa PKP seterusnya akan dilihat sebagai penyambung talian hayat kerajaan yang sebenarnya gagal. Bukan untuk menyelamatkan rakyat. Jika kerajaan mengaku mereka sudah berjaya, mengapa perlu melaksanakan PKP 3.0? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.